Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tentang konsep barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi Islam. Konsep pengeluaran. Konsep pengeluaran artinya ialah pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang berguna dan bermanfaat akan ditawarkan kepada pengguna dengan cara penggunaan sumber yang secara optimum. Definisi kepada konsep pengeluaran pula ialah suatu usaha untuk mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang berguna dan diperlukan serta boleh membawa kebaikan kepada moral dan fizikal manusia. Objektif konsep pengeluaran pula ialah untuk meningkatkan kekayaan dan keuntungan serta untuk mendapatkan keredaan Allah sehingga aktiviti pengeluaran dapat meningkatkan ekonomi, kualiti barangan dan perkhidmatan dan juga penggunaan sumber yang efisien. Proses konsep pengeluaran ialah sumber mentah akan dapat digunakan oleh manusia secara sepenuhnya untuk pengeluaran barangan yang mampu memberi kepuasan yang maksimum kepada pengguna untuk memenuhi keperluan hidup dan tuntutan agama. Kepentingan pengeluaran. Yang pertama, Allah menyediakan pelbagai kemudahan asas bagi manusia di bumi ini untuk keperluan hidup manusia. Manusia sentiasa didorong oleh Islam supaya berusaha gigih dan bekerja dalam aktiviti pengeluaran seperti menternak, berniaga dan bertani. Yang kedua, memenuhi keperluan masyarakat dalam tahap sesuai seperti daruriyat, hajiat dan kamaliyat. Yang ketiga, asas pembangunan negara dan umat Islam. Masyarakat Islam mesti bekerja keras bagi memenuhi keperluan masyarakat dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengelakkan diri dari unsur-unsur kemalasan yang bukan setakat merugikan individu yang terlibat tetapi juga struktur negara dan masyarakat. Barangan dan perkhidmatan. Yang pertama, ekonomi konvensional. Melihat barangan sebagai sesuatu yang memiliki cita rasa dan nilai ekonomi. Perkhidmatan sebagai sebarang urusan yang memudahkan aktiviti pengeluaran dan pengagihan. Yang kedua, ekonomi Islam. Melihat barangan atau perkhidmatan bukan sahaja sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Muazzar Kahfi menggunakan perkataan yang sesuai dengan barangan sebagai at-taibah dan ar-rizki yang bermaksud barangan yang baik dan suci. Daruriyat, barangan dan perkhidmatan asas. Daruriyat merupakan keperluan yang paling penting dalam kehidupan seseorang secara biologikal kerana tanpanya seseorang itu tidak boleh meneruskan hidup. Keperluan asas bagi manusia ialah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan juga kesihatan. Tanpa makanan, manusia akan kebuluran. Tanpa tempat tinggal, manusia akan kesejukan dan tanpa penjagaan kesihatan, manusia akan menderita diserang pelbagai jenis penyakit. Contoh daruriyat ialah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kesihatan. Seterusnya ialah hajiat. Hajiat ialah barangan yang meningkatkan kecekapan dan meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Selain itu, ia juga adalah keperluan yang boleh mendatangkan keselesaan. Contohnya ialah makanan yang berzat dan pakaian yang lebih elok. Kamaliyat. Kamaliyat ialah barangan dan perkhidmatan yang menunjukkan gaya, prestij, perbezaan, kemewahan dan kelayakan. Kamaliyat kepada manusia akan dikategorikan sebagai golongan kaya atau kelas atasan. Sebagai contoh, memakai baju mahal, mempunyai rumah mewah, barang kemas, kehidupan yang berprestij. Atau pengeluaran. Yang pertama ialah tanah, iaitu aset fizikal alam semula jadi di bumi, laut dan udara. Seterusnya ialah buruh, iaitu sumber manusia yang menggunakan keupayaan mental dan fizikal. Yang ketiga ialah pengusaha, iaitu keusahawanan yang menggerakkan pengeluaran dan usaha-usaha yang produktif. Yang terakhir sekali ialah modal, iaitu sumber kewangan untuk aktiviti pengeluaran. Ciri-ciri barangan dan perkhidmatan di dalam ekonomi Islam. Dari segi baik. Yang pertama, barangan yang baik, berkualiti, suci dan meningkatkan nilai akhlak serta membawa kebaikan. Yang kedua, mendapat pahala dan diredai Allah. Yang ketiga, menjadi ibadah dalam kehidupan. Aspek yang haram. Yang pertama, barangan yang tidak ada kebaikan membawa kepada dosa dan maksiat. Yang kedua, membahayakan diri, merosakkan akhlak seseorang, tidak membantu kehidupan manusia secara keseluruhannya, tidak boleh dianggap sebagai barangan dan dilarang penggunaannya.
Contohnya ialah aktiviti pelacuran, perjudian, hiburan bebas, perniagaan haram dan minuman keras. Akhir sekali, cadangan dan kesimpulan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang diatur syariat Islam secara menyeluruh. Setiap kegiatan kehidupan kita, sama ada yang kecil maupun yang besar, akan dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.